أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Tidakkah engkau mengetahui bagaimana Tuhanmu telah melakukan kepada angkatan tentera yang pimpin oleh pembawa gajah yang hendak meruntuhkan Kaabah? Bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat mereka dalam keadaan yang merugi dan memusnahkan mereka? Dan ia telah menghantarkan kepada mereka rombongan burung berpasukan yang melontar mereka dengan batu-batu dari sejenis tanah yang dibakar keras. Lalu ia menjadikan mereka hancur berkecai seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat. Surah ini termasuk di kalangan surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkah Al-Mukarramah, surah yang berkait dengan peristiwa yang besar yang diketahui oleh penduduk Mekah dan orang-orang Arab. Peristiwa pada tentera bergajah untuk menyerang Mekah dan merobohkan Kaabah. Berlakunya irhas, perkara yang luar biasa. Perkara luar biasa ni ada mukjizat. Mukjizat berlaku kepada orang yang jadi rasul, itu mukjizat. Orang tak boleh buat. Karamah, karamah berlaku pada orang yang soleh, yang baik, berlaku perkara luar biasa, itu karamah. Ma'unah, pertolongan Allah, berlaku pada orang Islam, tak ke baik, tak ke jahat. Irhas, berlaku perkara luar biasa pada orang Islam dan orang kafir. Allah Ta'ala melakukan sesuatu yang pelik untuk menunjukkan kekuasaannya. Irhas. Sihir berlaku pada orang yang jahat, nak hujah kejahatan dia dengan sihir, nak melakukan kejahatan luar biasa juga, tapi jahat. Ini perkara luar biasa. Peristiwa tentera bergajah ini peristiwa irhas, peristiwa luar biasa yang berlaku di Makkah Al-Mukarramah. Apabila Allah membinasakan tentera bergajah yang menyerang Mekah, bukan kerana penduduk Mekah yang menyembah berhala. Penyembah berhala dilaknat oleh Allah Ta'ala, kafir. Tetapi kerana Kaabah, bangunan yang dibina oleh Nabi Ibrahim AS, Rasul pilihan Allah yang akan menjadi kiblat kepada umat Islam di akhir zaman. Berlaku pada tahun dilahirkan Nabi SAW. Bermula dengan kisah kaum Habasyah yang datang dari Afrika yang menakluk negeri Yaman, yang kita baca dalam sirah Nabawiyah, di mana seorang takbir mimpi memberitahu negeri Yaman akan jatuh, diserang oleh Habasyah. Habasyah menyerang negeri Yaman apabila berlakunya peristiwa Ashabul Ukhdud dalam suratul Buruj, iaitulah raja yang menganut agama Yahudi membunuh penganut Kristian. Kristian adalah agama Islam, Kristian yang asal, Islam yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Apabila mereka mendapati penduduk dikatakan Najran. Najran ialah wilayah di antara Arab Saudi dan Yaman, yang ditakluk, diperintah oleh raja Kristian, raja Yahudi. Mengetahui penduduknya sudah beriman dengan seorang rahib yang beriman kepada Allah, diikuti oleh pemuda yang ditugaskan untuk belajar ilmu sihir, tiba-tiba belajar dengan rahib, masuk Islam.
Allah Ta'ala menunjukkan karamah kepada pemuda ini, tak berjaya dibunuh. Akhirnya kisahnya kita baca dah dulu. Pemuda ni tunjuk cara bunuh dia. Setelah rahib dibunuh, setelah menteri yang beriman dibunuh, maka pemuda dibunuh dengan diajar oleh pemuda itu sendiri cara nak bunuh dia. Pemuda ni sanggup mengorbankan dirinya. Bila dia dibunuh, menyebabkan penduduk negeri itu beriman kepada Allah sebagian besar. Lalu raja mengarahkan supaya digali parit yang diletakkan kayu-kayu api, dinyalakan api. Setiap orang yang lalu ditahan. Percaya ke apa? Percaya ke raja je, percaya ke agama ni, agama rahib ni, beriman kepada Allah. Mana yang beriman kepada Allah dicampur dalam api, dibakar. Kisahnya kita dah baca dalam Ashabul Ukhdud. Peristiwa ni sapa kepada Raja Rom. Raja Rom menganut agama Kristian di masa itu, Rom Timur. Lalu Raja Rom mengarahkan jajahan takluk di Habasyah supaya menyerang Yaman. Dia hantar dua orang penglima untuk menyerang Yaman, Arbad dan Abraha. Satu nama Arbad, satu nama Abraha, untuk menyerang negeri Yaman. Setelah Yaman ditakluk oleh dua penglima ni, Yaman yang banyak hasil-hasilnya di masa itu, Yaman tempat perdagangan negeri-negeri timur, negeri India, negeri China, negeri apa, pergi ke Yaman, negeri yang maju, banyak hasil. Berlaku perkelahian di antara Arbad dan Abraha. Berlaku perkelahian Arbad dengan Abraha. Masing-masing ada bala tentera nak berperang. Pengikut Abraha nak berperang pengikut Arbad. Akhirnya mereka membuat keputusan supaya Abraha dengan Arbad ni berlawan. Mu berlawan dua orang ni, dah seorang ramai perang lah, mu dua orang ni berlawan. Maka berlawanlah Abraha dengan Arbad. Dalam perlawanan ini Arbad dibunuh, Abraha mendapat luka dan cedera. Dia hidup dengan kecederaannya dan dia menjadi pemerintah negeri Yaman. Lalu dia nak menunjukkan jasanya kepada Raja Habasyah. Setelah Raja Habasyah mungkin marah pada Abraha, nak serang Yaman, sehingga bernazar dia mesti jijak juga bumi negeri Yaman. Ibn Katsir menyebut kisah dalam tafsirnya. Abraha kata, Raja Habasyah kata dia nak jijak juga negeri Yaman, nak hapuskan Abraha. Lalu Abraha memujuk dengan harta atau tanah negeri Yaman. Tanah negeri Yaman dihantar berapa guning tak tahulah. Suruh raja tunaikan nazar, jijak tanah Yaman, cukuplah. Jijak atas tanah yang dihantar ni, dan dapat. Raja pun puas hati. Abraha nak tunjukkan jasa dia lagi, mendirikan Qulais. Qulais ialah rumah ibadat untuk menandingi Kaabah yang didirikan oleh Ibrahim AS. Dia buat Qulais, bangunan yang cantik dengan ukiran yang tinggi. Ahli sejarah mengatakan tingginya bangunan ni kalau lenggok jatuh sokok. Kalau lenggok jatuh sokok. Lenggok. Dia kempen orang-orang Arab supaya datang ke Qulais, jangan lagi datang ke Kaabah. Menyebabkan orang Arab yang memuja Kaabah marah. Semangat perkauman Arab marah. Marah dengan tindakan Abraha ini. Walaupun mereka kafir, mereka tetap memuja Kaabah. Kaabah dipuja oleh mereka. Mereka pergi haji tiap-tiap tahun di Kaabah. Haji dengan makna perhimpunan ibadat. Itu makna haji. Ada yang beribadat betul menyembah Allah, sikit je, tak ramai. Abdul Muttalib termasuk toki Nabi. Ada yang menyembah berhala, menyembelih korban, darah sapu ke Kaabah, mendiri patung-patung dan berhala di keliling Kaabah. Syair-syair yang cantik disebut Al-Mu'allaqatus Sab'ah. 7 syair yang indah, kata-katanya dicatat, ditulis, digantung dengan Kaabah. Walaupun syair-syair ni banyak orang tak pakar. Syair puja Arab, puja perempuan,
puja hawa nafsu digantung dekat Kaabah. Mereka memuja Kaabah, berhimpun di situ. Apabila Abraham mendirikan Qulais, kempen supaya orang Arab pergi ke Qulais di Yaman, jangan pergi ke Kaabah. Lalu orang Arab pun buat akalan, antaranya mengikut satu riwayat di Beirut dekat Qulais. Satu riwayat kata bakar Qulais, dinyalakan api, menyebabkan Abraham marah, sangat marah, dan menyediakan bala tentera untuk menyerang Kaabah, Mekah, menyerang Mekah dan meroboh Kaabah, menyediakan gajah yang paling besar. Dipilih gajah yang paling besar, nama gajah tu Mahmud, macam nama orang, nama Mahmud, nama gajah. Nama Nabi kita pun Ahmad, Muhammad, Mahmud, nama Nabi. Jangan orang nama Mahmud beras hati pula. Ada Mahmud nama Nabi, Ahmad, Muhammad, Mahmud nama Nabi. Tapi Abraham menamakan gajah dia Mahmud mengikut riwayat ahli sejarah. Hak ni paling besar. Disertai dengan gajah-gajah yang lain. Mengikut satu riwayat 8 ekor gajah. Mengikut satu riwayat 12 ekor gajah. Rancangan dia akan dipasang tali, diikat pada gajah-gajah ni, dia terik untuk dirobohkan Kaabah itu. Pakai terik dengan gajah nak robohkan Kaabah. Bila orang Arab mendengar Qulais, Abraham nak robohkan Kaabah menggunakan rantai dan gajah, rata bukan tadi rata, lama tu dah ada rata, nak terik dengan gajah. Orang Arab menyediakan tentera untuk menyerang Abraham, semua gagal, tak mampu nak menghadapi kekuatan dia. Dia terus marah dengan bala tentera dia menuju Mekah, dan sampai ke Taif. Orang Taif bimbang, takut roboh rumah tokong di situ. Taif, Bani Saqif ada berhala dia, berhala dia, takut orang roboh berhala dia, iaitulah Allat. Lalu mereka mengampu Abraham ni dengan memberi hadiah binatang-binatang ternakan untuk menjamu tentera dia, dan menghantar seorang petunjuk jalan nama dia Abu Righal. Kerana nak masuk ke Mekah ni, jalan dia berliku-liku, ada bukit-bukit, payah nak masuk. Dia hantar seorang yang nama Abu Righal, orang Arab juga, yang dia berilah bagi hadiah buat dia untuk memandu Abraham menyerang Mekah. Abu Righal digunakan untuk memandu tentera Abraham. Bila siapa di tempat nama Mughammas, Abu Righal mati, Allah Ta'ala balakan mati dia situ. Kubur Abu Righal ni gaikah ceritanya di tempat orang Arab melotong. Orang Arab dia ke Mekah, bukan melotong jemrah ketiga ni. Salah satu tempat melotong yang keempat ialah kubur Abu Righal. Kan mengutuk Abu Righal ni memimpin Abraham untuk menyerang Mekah. Abu Righal dilaknat oleh orang Arab, termasuk Arab yang menyembah berhala, melontar kubur dia, tempat melontar macam orang melontar syaitan, kerana dia memandu Abraham untuk menyerang Kaabah. Maka segala binatang ternakan di tengah jalan dirampahnya, termasuklah unta Abu Talib, unta Abdul Muttalib. Muttalib tok kaki Nabi ada lagi, iaitu tahun dilahirkan Nabi tak lahir lagi, ini pada tahun itu. Di mana 100 ekor unta Abdul Muttalib telah dirampah oleh tentera Abraham. Lalu Abraham menghantar utusan supaya memanggil siapa ketua Mekah ni, untuk berunding supaya menyerah kalah. Lalu memang sudah tahu nak lawan tak orang, bala tentera yang sangat besar, gajah pula. Orang Arab mana ada gajah, binatang yang paling kuat pada masa itu. Abu Talib dijemput, berjumpa dengan Abraham. Abraham meraihkan Abu Talib. Dalam perundingan itu, Abraham minta dia nak masuk Mekah. Abraham kata, aku tak boleh nak larang mu nak masuk, tak boleh nak larang mu nak masuk. Dan nak apa? Tanya Abu Talib, tanya Abdul Muttalib. Muttalib kata, aku nak 100 ekor unta, hak mu ambil unta aku.
Herang Abraha. Kerajaan yang besar 100 ekor unta jadi apa? Sikit sangat. 100 ekor unta sikit sangat. Abraha herang. Macam mana dia nak serang rumah ibadat yang sangat dimuliakan oleh orang Arab? Tiba-tiba sanggup dengan 100 ekor unta. Ganti unta dia 100 ekor. Abraha tanya, "Wak namu ni aku nak roboh rumah Kaabahmu yang sangat memuliakan. Mu minta aku ganti 100 ekor unta?" Malu lah dia, 100 ekor unta ni sikit sangat. Abu Talib kata, "Inna lil baiti rabban yahmih." Bagi Kaabah ni ada Tuhan yang jaga dia, bukan aku. Tuhan yang jaga dia, kata Abdul Muttalib ke Abraha. Aku suruh Tuhan, Tuhan yang jaga dia. Abraha berkata, "Sedaklah." Lalu Abdul Muttalib pulang ke Mekah. Mengikut satu riwayat, Abdul Muttalib mengumpulkan unta-unta yang banyak untuk memujuk Abraha supaya jangan serang Kaabah. Sanggup beri hadiah. Itu kemampuan yang ada pada dia. Penduduk Mekah hadiah dengan harta dan lain-lain lagi. Dan apa membalik jangan serang Kaabah ni, mengikut satu riwayat. Abraha bertekad nak serang juga. Maka Abu Talib pergi dekat Kaabah, bertawaf barangkali dan berdoa. Pegang kelambu, pegang halqah pintu Kaabah dan berdoa. Doa dia masa tu, ya doa zaman tak ada Nabi. Apa dia baca dia? Lahumma, dia kata Allahumma, Lahumma innal mar'a yamna'u rahlahu famna' rihalak, la yaghlibanna salibuhum wa mihaluhum abadan mihalak. Al-Waqidi menambah, Abu Sadiq kata lagi, in kunta tarikahum wa qiblatana fa amrum ma badalak. Kata Abdul Muttalib, doa dekat Kaabah, pegang. Apa makna dia? Lahumma, ya Allah ya Tuhanku. Allahumma ala juga. Ini bahasa perba, bahasa orang Arab. Lahumma, ya Allah ya Tuhanku. Innal mar'a yamna'u rahlahu famna' rihalak. Puak-puak ni bawa rombongan nak membinasakan rombonganmu, wahai Tuhan. La yaghlibanna salibahum abadan mihalak. Di mana, wahai Tuhan, janganlah jadi salib mereka, agama mereka, membinasa ajaranmu, wahai Tuhan. In kunta tarikahum wa qiblatana fa amrun ma badalak. Wahai Tuhan, kalau mu nak tinggalkan kiblat kami, itu urusanmu, buatlah apa yang nak buat, wahai Tuhan. Kata Abdul Muttalib. Muttalib mengarahkan penduduk Mekah supaya meninggalkan rumah masing-masing, kerana bila tentera masuk akan berlaku keganasan, terutamanya pada perempuan, orang yang lemah. Suruh lari belakang, bersembunyi di bukit-bukit mengelilingi Mekah untuk melihat apa yang dibuat oleh Abraha dan bala tenteranya. Mereka berundur dan memerhati dari jauh. Tiba-tiba mereka melihat kawan-kawan burung yang ramai di langit. Burung yang ramai di langit, kawan-kawan burung yang ramai, merupakan bala tentera Allah. Walillahi junudus samawati wal ard. Dan bagi Allah itu bala tentera langit dan tentera bumi. Bagi Allah bala tentera langit dan tentera bumi. Jududul lam taroha, tentera yang kamu tak nampak pun ada juga tentera Allah Ta'ala. Jangan main. Tentera langit ada, tentera malaikat. Tentera bumi ada, termasuklah nyamuk. Nyamuk tentera Allah juga. Termasuk semut-semut. Nyamuk Aedes ni tentera Allah juga, jangan main. Ada tu buat salah apa-apa tu. Kena bertaubat pada Allah Ta'ala. Bukan sembuh wabak saja. Kalau sembuh wabak, maksiat buat juga tak jadi apa. Itu ada benda yang kita buat sesuatu, penyakit taun dan seumpamanya, kerana manusia melakukan kejahatan. Allah Ta'ala membinasakan Namrud dengan tentera nyamuk. Nyamuk Namrud ni
dalam sejarahnya. Macam-macam dalam sejarahnya. Tentera Allah Ta'ala banyak. Tentera angin. Al-Ahzab dibinasakan dengan angin yang kuat. Mereka lari bertempiaran. Oleh kerana itu mereka yang berjuang untuk menegakkan Allah Ta'ala, jangan takut. Jangan takut nak berjuang Islam ni. Tuhan kata wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Sedialah kamu, Tuhan kata, dengan kekuatan sekadar kemampuan yang ada pada kamu, daripada bala tentera berkuda dan lain-lain, untuk menghadapi musuh Allah dan musuh-musuh kamu. Ada yang kamu tahu, ada yang kamu tak tahu, disebut dalam Quran. Sedialah mengikut kemampuan yang ada pada kamu, Tuhan kata. Bukan persediaan tu mesti sama dengan musuh-musuh kamu. Kamu kena sedia kekuatan mengikut qadar yang ada pada kamu. Mu mampu banyak mana, banyak tu lah. Ikhlas kerana Allah Ta'ala, tidak menyembunyikan. Mampu RM10, RM10. Mampu RM100, RM100. Mampu RM1,000, RM1,000. Mampu RM5,000, RM5,000. Jangan sembunyi, Allah Ta'ala tahu. Ada orang yang mampu 5 juta, derma 500. Orang ke laut 500 ni banyak dia derma. Allah, token ni derma sampai 5,000, mana banyaknya token ni, dia boleh derma 5 juta. Dia derma ke sejik, derma ke sekolah agama 5,000 je. Kalau derma kat lain betul tu. Kita orang kampung ni, Allah, banyaknya derma sampai 5,000 mana. Tuhan tahu. Ni nipu besar ni. Nak kacik orang kampung. Beri sini 10,000, beri kat lain 10 juta. Beri ke Islam 100,000, beri ke lawan Islam 100 juta. Allah Ta'ala tahu. Sebab itu Allah Ta'ala mastata'tum, mengikut apa yang kamu mampu. Mampu banyak mana? Banyak itu. Kalau mampu banyak tu, lepas itu Allah Ta'ala hantar bala tentera dia. Allah Ta'ala hantar bala tentera dia untuk membinasakan musuh-musuhnya. Nabi kata, khairus sahabati arba'ah wa khairul liwa'i arba'um'ah wa khairul juyushi arba'atu alaf lan yughlaba min asnai asharata min qillah. Nabi sebut dalam hadis, sebaik-baik berkawan 4 orang, sebaik-baik pasukan 400, sebaik-baik tentera 4,000, kata Nabi. Orang Islam tak boleh dikalah kalau jumlah dia 12,000. Orang Islam jumlah dia 12,000 orang, tak boleh dikalah oleh musuh yang beribu kali ganda. Nabi kata, kalau kalah juga mesti ada sebab-sebab yang lain, kelemahan yang ada pada diri mereka. Maka Allah Ta'ala menyuruh mastata'tum, mengikut kemampuan kamu. Setelah kamu menyediakan kekuatan mengikut kemampuan yang ada pada kamu, maka Allah akan menghantar pada tenteranya. Inilah yang berlaku dalam kisah Ashabul Fil. Itu yang ada pada Abu Talib. Penduduk Mekah kafir semua. Abu Talib dan segelintir saja yang beriman. Allah Ta'ala menghantarkan bala tentera burung untuk membinasakan Abrahah dan bala tentera yang besar. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Adakah kamu tidak lihat, kamu tak tahu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi tak ada di masa itu. Nabi dilahirkan tahu itu. Apa yang Tuhan membuat kepada bala tentera bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Adakah Allah tidak menjadikan segala perancangan mereka dalam kesesatan? Perancangan mereka nak robohkan Kaabah, walaupun mereka adalah Kristian, menganut agama Allah. Penduduk Mekah adalah musyrikin, orang kafir, tapi Kaabah ni kiblat yang dibina oleh Ibrahim alaihissalam. Ibrahim yang membina ke, Allah Ta'ala nak jadikan kiblat pada penganut umat Muhammad SAW di akhir zaman. Tidakkah kamu lihat perancangan yang dibuat oleh Abrahah dan bala tenteranya dalam kesesatan, menggunakan gajah yang paling besar dan 8 gajah, mengikut riwayat 12 gajah yang lain. Bila sampai dekat Kaabah, dia hadap
Gajahnya ke Kaabah, gajah tak mau pergi. Berterbit gajah. Hadap ke Kaabah tak mau pergi. Hadap ke Yaman baru jalan. Hadap ke Syam baru jalan. Hadap ke Kaabah tak nak berjalan. Tak nak buat. Mengikut satu riwayat, seorang pemimpin Mekah bisik ke telinga gajah. Dia buat ikut samalah dengan Abraham ni. Siapa kat dengan gajah besar tu, dia bisik ke gajah. Bukan dia bisik tak tahulah. Ada orang meriwayatkan, dia bisik mu ni gajah, kalau mu ikut Tuhan, jangan ikut. Itulah lebih kurangnya barangkali, wallahu alam. Macam-macam riwayat ceritanya. Gajah berhenti juga. Ini pelik. Binatang yang Tuhan beri ada kebijaksanaan sampai hari ni pun. Tak dia cakap besar dengan gajah ni. Orang besar cakap besar. Ada manusia ni dia berasa dia besar pada gajah. Cakap besar. Hanya dijak di gajah. Ni. Gajah ni binatang yang bijak. Bila hadap ke lain dia pergi. Hadap ke Kaabah tak nak pergi. Tak nak buat. Tiba-tiba wa arsala alaihim tayran ababil, lalu Allah menghantarkan mereka burung yang berkawan-kawan. Apa makna tayran ababil? Burung yang berkawan-kawan, ramai kawan, nampak gelap, kawan berpasukan burung ini, berkawan burung ini. Macam-macam riwayat burung, ada kata warna hijau, ada kata warna hitam, paruh dia kuning. Semua cerita-cerita tu cerita orang tua belaka, tak ada riwayat yang sahih. Burung lah senang. Jangan peduli lah warna hijau ke biru ke kuning apa ke. Ada balik tentera Allah Ta'ala melaksanakan duduk ke warna. Ini satu hal juga duduk ke warna. Duduk bala bahasa warna. Ini ulama-ulama ni bukan sebarangan orang. Ulama-ulama bala warna burung ni hijau. Berakhir ke hijau nak warna. Ada kata warna paruh dia kuning, ada warna. Ini ulama-ulama bahas warna ni. Ada ulama kata warna hitam. Macam-macam riwayat itu tak ada sebut dalam Quran, dalam hadis warna apa tak ada. Burung. Ada riwayat mengatakan paruh macam burung, kaki macam anjing, macam-macam. Itu semua riwayat-riwayat mengarut belaka. Ada dalam kitab belaka ni. Cumanya riwayat yang sahihnya burung ni dikatakan lebih kecil pada burung pati. Kecil pada burung pati. Di paruh dia ada batu, dua kaki dia ada batu. Tiap-tiap burung 3 butir batu. Tiap-tiap ekor burung. Terus burung ni melepaskan batunya. Melepaskan batu-batu yang kecil. Sebesar kacang saja batu ni. Tarmihim bihijaratin min sijil. Melantar mereka dengan batu-batu daripada sijil. Sijil, ulama mengatakan batu yang sangat keras. Ada ulama mengatakan batu yang dicampur batu dengan tanah yang keras. Ada ulama kata tanah yang keras yang dibakar jadi keras macam batu tanah ni. Wallahu a'lamu bis-shawab. Allah Taala yang Maha mengetahui. Tarmihim bil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Maka jadilah mereka yang ditimpa oleh batu-batu ni yang tepat sasarannya. Tepat sasarannya ka'asfin ma'kul, macam daun kayu yang dimakan ulat. Bila kena batu ni jatuh atas kepala, tembuh kot dua. Jatuh balik kanan, tembuh balik kiri. Kuatnya batu ni. Sebab jasa kena batu ni putus anggota-anggota ni. Sampai hancur anggota. Jatuh putus. Sampai sendi tangan putus anggota, hancur lebur badan. Kata orang macam sakit pecah belah, teruk lagi. Ini dahsyat batu yang dicipta oleh Allah Ta'ala khusus untuk membinasakan tentera Abraha yang nak robohkan Kaabah. Allah Ta'ala abadikan dalam surah Al-Quranul Karim, surah yang khusus dinamakan Suratul Fil, surah gajah, mengambil sempena gajah yang digunakan untuk membinasakan tentera, di mana tak disebut dalam Quran ni gajah kena juga, kedak kena juga, yang abdali itu urusan Allah Ta'ala. Apa yang penting ialah peristiwa yang menakjubkan
merupakan tanda-tanda kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan tanda-tanda kebesaran Rasul Ibrahim alaihi salam yang membina Kaabah untuk menjadi kiblat pada orang Islam sehingga hari kiamat. Wallahu a'lam.